Okey, selamat pagi kepada pelajar. Video hari ini ialah sambungan daripada penerangan video pertama yang sudah cikgu terangkan kepada kamu berkaitan konsep atom, ion dan molekul. Hari ini cikgu menggunakan contoh dari makmal sekolah kita SMK Nambayan untuk menerangkan dengan lebih jelas konsep ini. Okey, jadi contoh pertama yang cikgu mau tunjuk kamu ialah bahan ini. Kalau kamu tengok, okey, lambem, okey. Maksudnya, oleh kerana dia berlabel plumbum sahaja, dalam botol ini ialah logam plumbum tulen. Terdiri daripada satu jenis unsur sahaja, iaitu unsur plumbum. Oleh itu, cikgu boleh menggunakan istilah atom. Okey. Dalam bekas ini mengandungi atom-atom plumbum. Okey. Kalau kita tengok contoh seterusnya. Okey, bahan yang kedua. Okey, kalau kamu baca plumbum oksida, okey, plumbum oksida. Apa beza dengan contoh yang pertama tadi? Okey, plumbum oksida ini ialah sejenis sebatian. Video cikgu sebelum ini, cikgu tidak terangkan tentang istilah sebatian dan unsur. Kamu sudah belajar sebenarnya dalam tingkatan 3 apa definisi unsur, apa definisi sebatian. Okey, jadi kalau kamu tengok bahan itu terdiri daripada satu jenis sahaja, kita panggil dia unsur plumbum. Okey. Bila dia sudah bergabung dengan unsur lain, okey, plumbum bergabung dengan oksigen membentuk sebatian plumbum oksida. Okey. Di sini kita tidak lagi menggunakan istilah atom, kita guna istilah ion. Okey. Kerana untuk membentuk sebatian ini berlaku pemindahan elektron. Okey, video sebelum ini cikgu cakap ion itu selalunya yang boleh larut dalam air. Itu ialah secara am. Untuk lebih jelas lagi definisi ion, ion itu sebenarnya terbentuk apabila berlaku pemindahan elektron. Itu ialah konsep yang kita akan belajar dengan lebih jelas dalam bab seterusnya. Jadi di sini kita fokus dahulu cara untuk membezakan ion dengan atom. Bila plumbum sudah bergabung dengan unsur lain, oksigen, mereka membentuk sebatian dan mereka terdiri daripada ion-ion. Bila kita menggunakan istilah-istilah ini, sebenarnya dia memberi banyak maklumat berkaitan ciri-ciri bahan itu. Okey. Secara amnya kalau kamu tengok perbezaan fizikal pun boleh nampak. Okey. Kalau atom plumbum, okey, rupanya begini. Okey, warna gelap, warna dia macam grey begitu berkilat. Bila plumbum sudah membentuk sebatian, warna fizikal pun berubah. Okey, plumbum oksida warna dia pun okey seperti begini, perang begini, oranye. Okey. Jadi plumbum ini dia boleh bergabung dengan banyak unsur lain lah. Itu hanya salah satu contoh. Jadi contoh yang lain, contohnya okey, plumbum nitrat. Okey, ini pun ialah sejenis sebatian dan terdiri daripada ion-ion. Okey, warna pun lain, sudah lain, iaitu putih. Kebanyakan unsur di dunia ini terdiri daripada dua pengkelasan, logam dan bukan logam. Contoh pertama yang cikgu bagi kepada kamu tadi itu adalah contoh logam plumbum. Okey, jadi sekarang cikgu akan tunjukkan contoh bukan logam pula. Okey. Contoh yang paling senang didapati di dalam makmal ialah okey, karbon. Okey, nampak di sini karbon. Okey. Karbon ini ialah okey, serbuk karbon. Maksudnya terdiri daripada unsur karbon sahaja. Okey, unsur karbon sahaja. Okey, dan kita boleh wakilkan
zarahnya sebagai atom. Atom karbon dalam bekas ini. Okey, ini karbon, dia pun boleh bergabung dengan unsur lain untuk membentuk sebatian. Ini unsur, jadi contoh sebatian yang mengandungi karbon, okey, ialah metanol. Okey, metanol terbentuk apabila kamu boleh nampak di sini, kalau kamu nampak jelas, okey, karbon bergabung dengan hidrogen dan oksigen. Okey, apabila berlaku tindak balas kimia untuk membentuk metanol, okey, sebatian metanol terbentuk, tapi kali ini dia tidak sama macam plumbum oksida. Plumbum oksida dihasilkan melalui pemindahan elektron. Tapi metanol berlaku tindak balas kimia sama seperti ini. Tapi metanol dia bukan berlaku secara pemindahan elektron. Okey. Kaedah lain berlaku untuk membentuk metanol, okey. Perkongsian elektron. Itu pun nanti bab kita akan belajar seterusnya. Untuk sekarang, konsep sekarang, okey, metanol terdiri daripada molekul, bukan ion. Sebab utama ialah tidak berlaku pemindahan elektron. Hanya berlaku perkongsian elektron. Okey, jadi kita panggil sebatian ini terdiri daripada molekul. Okey, jadi itu beza antara molekul dan ion. Okey, kalau ion kita panggil dia terbentuk apabila berlaku pemindahan elektron. Ini adalah molekul metanol, molekul tiada pemindahan elektron, terbentuk melalui perkongsian elektron. Secara amnya kedua-dua ni boleh dibezakan. Okey. Metanol seperti video yang sebelum ini, okey. Bila dicampur dengan air, mereka tidak terpisah. Mereka kekal sebagai molekul. Sebab itu dia dipanggil molekul. Okey, jadi ini karbon, dia boleh bergabung dengan macam-macam unsur juga. Okey. Contoh yang lain seperti glukos lah. Okey, kamu tahu apa itu glukos? Gula yang kita makan. Okey, ini terbentuk apabila karbon bergabung dengan hidrogen dan oksigen juga. Tapi dalam komposisi yang berbeza. Okey, cikgu harap. Okey, sebelum cikgu mengakhiri video ini, poin terakhir yang cikgu ingin terangkan kepada kamu ialah molekul juga digunakan untuk mewakili kebanyakan gas. Okey. Mari kita tengok contoh di sini. Okey, jadi kalau kamu tengok yang cikgu tulis di sini, okey, gas hidrogen, okey, formula H2 lebih daripada 1. Maka gas hidrogen terdiri daripada molekul. Sama juga dengan gas oksigen. Gas oksigen pun terdiri daripada lebih daripada 1 atom. Jadi dia dipanggil